Melati kuntum tumbuh melata, tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Senjambak kasih seharum kasturi buat saudara dan juga saudari. Para pengerusi majlis yang kacak lagi bergaya. Kombinasi kehakiman yang berlandaskan dengan neraca keadilan. Serta para hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati dengan Allah sekalian. Insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kita pada malam ini, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah, dengan malam dengan penuh malam ilmu ini, dihujani dengan beribu berjuta malaikat yang turun memberi kita memberi keberkatan kepada kita selaku umat Islam. Tajuk pidato saya pada malam ini adalah redha Allah, redha manusia. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam berkenaan dengan redha Allah dan juga redha manusia, kita perlu memahami maksud yang mendalam berkenaan dengan redha itu sendiri. Redha dari Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan bersedia dengan seikhlas hati dalam membuat sesuatu perkara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menerima sesuatu perkara dengan rela hati. Itu dimaksudkan dengan redha. Sebagai contoh, kita telah berusaha dalam melakukan dalam sesuatu ujian dan kita gagal dalam ujian tersebut. Akan tetapi keputusan kegagalan itu kita redha. Kita redha, ini bukan perkara yang mudah untuk redha ini, untuk kita menerima sesuatu perkara dengan seikhlas hati. Sebagai manusia pendosa bukan sesuatu perkara yang mudah. Baik. Kita sebagai manusia ini perlu ada sifat redha di dalam diri, dan redha ini merupakan salah satu sifat yang sangat terpuji. Sangat terpuji. Tugas seorang umat Islam di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi jalan perhambaan yang sentiasa mengejar kebaikan, sama ada sesama manusia maupun dengan makhluk, termasuk juga binatang. Sebagai mukmin, misi utama kita adalah mencari keredaan, dan usaha itu perlu dilakukan tanpa mengenal penat dan lelah. Sebagai seorang manusia biasa, kita perlu buang sifat-sifat mazmumah, kita perlu buang sifat-sifat yang buruk, tetapi kita perlu fokus dan menumpu perhatian untuk mencari keredaan Allah. Itu sebenarnya tujuan kita hidup. Kehidupan di dunia ini adalah sementara. Lelah mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat berbaloi demi kehidupan kita di akhirat. Sekiranya kita mahukan ketenangan di akhirat, kita juga perlu ketenangan di dalam dunia ini dalam mencari keredaan Allah. Dan kita tidak perlu dalam usaha kita mencari keredaan Allah, kita buat perkara-perkara yang Allah murka, yang Allah tidak redha dan sebagainya. Menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengejarkan kebaikan, sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta terus takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Ayat ini kita boleh membincangkan berkenaan dengan mukmin yang berhemah tinggi ini tidak sedia menerima kedudukannya pada tempat yang rendah. Dia sentiasa berusaha mendapat tempat yang tinggi dan dihormati. Dunia ini pada hakikatnya adalah tempat mukmin berlumba menuju kemenangan, kejayaan dan kecemerlangan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Ada mata untuk melihat, ada hidung untuk berbau, ada mulut untuk bercakap, ada telinga untuk mendengar. Allah ciptakan kita dengan begitu sempurna, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadat, untuk mencari keredaan daripada Allah. Kita sebagai manusia perlu memahami konsep itu. Perlu memahami konsep ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan bermaksud,
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana pun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Nescaya akan jadi penggantinya dan berinteraksilah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bertakwalah. Nabi kata bertakwalah. Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa ini mendefinisikan bahawa kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Ni secara jelas. Para hadirin hadirat sekalian, ia jelas memberi gambaran setiap daripada kita seharusnya sentiasa mengamalkan akhlak yang terpuji dan meneladani kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menyantuni kawan serta lawan dengan penuh hikmah. Apa tujuan kita hidup kat dunia ni adalah kita untuk bergaduh, untuk berbalah. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita bersahabat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau kita tidak menyayangi kawan semuslim kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Pendekatan itu secara tidak langsung akan memikat hati orang bukan Islam untuk mempelajari nilai positif yang ditampilkan sekaligus meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu ingat tindakan kita, dakwah kita itu perlu sampai kepada orang bukan Islam dengan cara pelbagai metod dakwah telah tersedia. Dan perkara ini kita boleh cari di mana-mana sahaja. Salah satunya adalah dakwah bil hal. Perlu kita menunjukkan contoh ataupun teladan diri kita sebagai Muslim untuk menjadi contoh kepada orang yang bukan Muslim. Mukmin ini terbahagi kepada dua golongan. Yang pertamanya adalah mukmin yang kuat, teguh dan turun imannya, manakala golongan yang kedua adalah mukmin yang lemah imannya. Adapun mukmin yang kuat serta teguh imannya ialah mukmin yang bukan sahaja beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati serta mengakui secara lisan, bahkan melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Ini berbalik kepada konsep ataupun maksud definisi takwa itu tadi. Manakala bagi yang kedua, mukmin yang kedua adalah mukmin yang lemah imannya pula ialah orang mukmin yang sekadar percaya, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya, mempercayai dan membenarkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui dengan lisan dengan mengucap kalimah dua syahadah, kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi cara hidupnya dan tingkah laku mereka bercanggah sama sekali dengan akhlak dan juga syariat Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Redha Allah ini menurut Syekh Al-Raghib terbahagi kepada dua. Redha Allah dan juga redha manusia. Redha manusia ini saya fokuskan, saya tumpukan kepada redha ibu bapa kita sebagai ibu bapa kita, sebagai orang yang melahirkan kita di dunia ni. Hadirin hadirat, para juri sekalian, berkenaan dengan redha Allah dan juga redha manusia, untuk mendapat keredaan Allah ada beberapa cara. Salah satu caranya untuk mendapat keredaan daripada Allah, kita perlu mendapat keredaan daripada ibu bapa kita. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting. Insya-Allah ibu bapa kita ni, walaupun kita ni terlalu banyak dosa kepada ibu bapa kita, insya-Allah ibu bapa kita akan sentiasa memaafkan kita dan redha apa yang kita buat terhadap mereka. Dan kita harap begitulah, termasuk diri saya sendiri. Baik, jadi saya boleh simpulkan redha ini umpama buah. Manusia tak dapat baiki. Manusia tidak dapat baki buah, tetapi manusia dapat baki akarnya. Berbalik itu secara analogi. Berbalik kepada Islam, redha itu adalah seperti akhlak. Kita perlu kembali kepada perkara asas, iaitu pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dapat terima ujian apabila mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa manusia mengenal Allah, maka manusia ini tidak bersedia secara mental dan juga fizikal dan juga spiritual untuk berhadapan dengan ujian, apa sahaja bentuk ujian dan juga maunah.
Dan saya simpulkan, saya mengharapkan agar kita sama-sama insya-Allah dengan keizinan daripada Allah semoga kita ni dapat keredaan daripada ibu bapa untuk mendapat keredaan yang lebih besar, iaitu keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa sekadar itu sahaja pidato saya pada malam ini. Insya-Allah kita akan bersua lagi. Jadi terimalah beberapa rangkap pantun daripada saya. Daun selasih permainan budak, mengemelur berbau wangi, bertauk kasih bercerai tidak, pegang panjang umur berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Masak rendang, masak kari, burung belatuk, burung melati. Pada redha Allah perlu dicari. Semoga hidup sentiasa diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.